Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Assalamualaikum and good morning. Good morning everyone. Okay, so terima kasih banyak-banyak kepada Miss Syamin. Okay, and juga HQ FLP Malaysia sebab invite Kak Miza untuk bagi manfaat, untuk bagi ilmu dekat anda semua sekali dekat luar sana yang dah tak sabar-sabar nak belajar ilmu Facebook marketing, kan? Siapa yang dah tak sabar sangat tu? Cuba type dekat live chat tu. Okay, Kak Miza dah ready nak belajar. Okay, so Alhamdulillah, tahniah kepada yang join Social Academy kali ini. Okay, so insyaAllah Miss Syamin akan lead, akan buatkan banyak lagi training untuk kita semua sekali. Okay, dan kita belajar sikit-sikit daripada basic. InsyaAllah nanti kita akan masterkan tu. Okay, so Kak Miza ambil masa berbelas tahun lah untuk mahir dalam online marketing ni. Dan Kak Miza dah habis lebih daripada 60,000 untuk belajar bisnes sebelum join Forever tau. Okay, dan Alhamdulillah untuk yang belum kenal Kak Miza, okay, yang depan mata korang sekarang ni, nama dia Nur Hamiza binti Mat Hamdan. Okay, boleh panggil Kak Miza je. Okay, FB Kak Miza AUC Hamiza Hamdan. Dan Alhamdulillah Kak Miza dah start Forever ni sejak Mei 2015, hujung Mei 2015. Okay, matlamat utama nak selamatkan adik daripada scam sebab Kak Miza ingat Forever ni scam. At the same time masa tu kita pun carikan juga penawar lah tengah ikhtiar untuk mak-mak ada kencing manis kronik dan husband Kak Miza ada gout kronik. Alhamdulillah bila dah okey, produk pun okey, marketing plan Kak Miza kaji tau. Sampai menangis plan Kak Miza. Kak Miza tanya soalan dekat dia. Kan? Tapi Alhamdulillah syukur banyak-banyak. Allah izin untuk Kak Miza dalam masa 5 bulan dah complete F2D level 1. Bulan ke-7 dah complete F2D level 2. Okay, dan Alhamdulillah syukur banyak perjalanan dekat Forever ni sangat-sangat mudah dan sangat-sangat happy. Okay, jadi korang semua yang dah berazam, yang dah nampak Forever ni is the best business, kan? Jadi buat betul-betul, cakap pasang niat, kuatkan keazaman ni, kentalkan sikit hati ni, kan, untuk berjaya sejaya-jayanya dekat Forever ni, insyaAllah. Okay, so hari ni Kak Miza nak share tentang Facebook marketing. Okay, kita belajar yang basic dulu. Okay, supaya yang basic ni pun kita buat dengan yang betul. Boleh? Boleh ke boleh ni? Okay, so Alhamdulillah dengan menggunakan Facebook marketing ni, actually Kak Miza duduk dekat kawasan pedalaman tau. 90 km daripada center terdekat. Kak Miza tinggal dekat Felda Bukit Wahar, Kota Tinggi, Johor. Kawasan kampung. Okay, dan hijau-hijau lah. Macam tu. Just imagine macam mana Kak Miza sendiri boleh buat sale hampir 1 juta sebulan. Kalau dari segi CC-nya dah dekat 500 CC sebulan. Daripada Felda Bukit Wahar. Bukannya daripada bandar tau. Daripada kampung. Boleh juga. Dan Kak Miza bukan jenis orang yang offline, ketuk-ketuk pintu rumah orang, paksa-paksa orang join, tidak. Okay, Kak Miza banyak menggunakan online marketing sahaja. Okay, so hari ni Kak Miza akan sharekan macam mana Kak Miza buat marketing, menggunakan Facebook. Okay, supaya korang yang ada tengah tengok sekarang ni pun boleh jadi CBM, boleh jadi eager manager, boleh jadi jutawan yang baik hati dekat Forever ni, insyaAllah. Okay, so first thing first, apa yang kita nak kena faham, kenapa kita kena gunakan Facebook ni? Kenapa? Yang pertama, sebab paling mudah. Okay, Facebook ni senang gila nak guna, kan? Kita buka-buka, tekan, dah post dah. Tak perasan pun dah post, kan? Lepas tu kita share ke macam tu tau. Jadi kita boleh gunakan dekat mana je, setiap masa. Kan handphone ada kat kita, kan? Semua orang ada smartphone kan sekarang ni, kan? Canggih-canggih. Kak Miza pakai Oppo je. Ada makcik-makcik tu pakai iPhone. Sebab apa? Sebab anak dia hadiahkan, kan? Jadi gunakan handphone ni, smartphone kita ni untuk bagi manfaat dekat orang sekeliling kita. Okay, so sebab tu kena guna Facebook sebab senang. Okay, memang senang. Seriously, memang senang. Lepas tu kat mana-mana je setiap masa kita boleh guna Facebook. Yang kedua, ramai sangat prospek kita sebenarnya ada dekat dalam Facebook. Kawan-kawan kita, saudara mara kita semua memang ada Facebook. Walaupun diorang tak aktif, tapi diorang buka Facebook diorang dan diorang nampak posting kita. Macam tu. Okay, so bukan setakat daripada kenalan kita, saudara mara kita je. Okay, prospek berlambat-lambat dekat Facebook.
Sebab tu kita kena juga guna Facebook ni. Okey, dan sebenarnya Facebook ni adalah enjin utama untuk online marketing. Okey, contoh kita nak buat iklan berbayar dekat Instagram. Okey, so nak projectkan dia tu, nak buat dia daripada Facebook tau. Bukan daripada Instagram. Jadi apa-apa pun memang kita kena ada akaun Facebook ni. Macam tu. Okey, so percaya cakap kami Zah, kena ada akaun Facebook. Siapa-siapa yang sepenuhnya main Instagram tu kan, kena ada juga Facebook. Macam tu. Okey. Dan Facebook ni dia marketing jangka masa panjang. Ada ramai sangat downline kat Miza yang dah tak buat business forever ni, tiba-tiba contact kat Miza. Kak Miza boleh tak bagi orang ni ubat buasi? Kan, dia tiba-tiba contact saya. Saya dah lama pun tak share. Rupa-rupanya masa dia aktif dalam buat business forever tu, dia ada post dekat FB pasal testimoni buasi, testimoni stroke apa semua tu kan. Jadi orang search jumpa dia. Dia pun dah tak berniaga. Kan. Jadi itulah masanya untuk kita naikkan balik semangat dia. Nampak tak, forever ni memang orang ramai cari. Kan. Awak dah tak buat, dah tak share pun orang cari juga. Mari sini kita buat balik semula. Macam tu. Okay. So dia marketing jangka masa panjang. Jadi sebab tu kita kena juga ada Facebook ni. Okay. Dan dia jimat kos. Nanti ujung-ujung Kak Miza akan sharekan testimoni downline Kak Miza yang buat marketing kan, tak pakai ABS pun, tak bayar pun, tapi boleh jual beratus-ratus ketul ubat ketiak. Nak? Sampai habis masa tu ubat ketiak dekat center JB Nusa Bistari ni, dekat Batu Pahat habis ni dia kerjakan dia punya ubat ketiak tu. Okay, so dia jimatkan kos. Okay, zero cost marketing Facebook ni, tapi kena tahu cara dia lah. Macam tu, okay. So, ini 5 sebab yang penting kenapa nak kena guna Facebook. Okay, so sekarang ni dah happy dah. Happy tak nak gunakan Facebook? Kan? Jadi kena happy-happy lah. Okay, ni FB Kak Miza boleh follow si first lah. Dah penuh dah Kak Miza punya Facebook. Okay, now mari kita belajar. Okay, so persediaan sebelum mencipta akaun Facebook. Dia kena ada persediaan dulu. Apa persediaan yang pertama? Persediaan yang pertama adalah korang kena ada email ataupun paling senang nombor telefon je untuk pendaftaran akaun FB. Email nanti kita nak kena buat email lah apa kan, boleh juga, tapi yang paling simple sekali kena ada nombor telefon lah untuk pendaftaran akaun Facebook. So install apps Facebook di smartphone. Ni boleh Android pun boleh, iPhone pun boleh. Just search FB je, Facebook je dekat dalam dekat dalam kita punya marketplace tu marketplace kan apa nama dia tu? Play Store kan kalau dekat Android kan. Jadi Facebook, lepas tu install. Lepas tu dah install tu kita klik open. So ini persediaan dia. Nanti tengok balik video ni, ulang balik step by step supaya kita dapat create FB kita. So klik open, bila dah siap install, klik open. Bila dah klik open, apa yang akan keluar? Macam ni. Dia akan keluar macam ni tau. Ini dia punya screen lah, dia akan keluar macam ni. Lepas tu nampak tak kat atas ada more, kita klik more. So kat sini kita boleh pilih bahasa lah. Kalau tak faham bahasa Afrika ke, tak faham bahasa English ke, kita boleh pilih bahasa Melayu. Nanti kita punya Facebook tu semuanya bahasa Melayu. Senang je sebenarnya. Lepas tu disebabkan kita ni nak buat akaun FB yang baru, jadi kita klik yang bawah ni. Create new FB account. Macam tu. Lepas tu dia akan keluar yang ni pula. Kita just klik next je. Lepas tu, lepas klik next, dia akan tanya macam ni, allow Facebook to access your contact, klik allow. Lepas tu klik allow lagi. Macam tu. Next, kan senang je tu kan. Next, dia akan tanya nama what is your name. Jangan pergi letak nama panjang-panjang sangat. Yang ni letak first name kita nama kita, last name ni nama bapak kita. Dan dekat sini kita boleh menentukan kita punya personal branding. Hujung nanti kami akan ajarkan macam nak buat personal branding. Jadi kena buat lah. Macam tu. Nama penuh Kak Miza Nur Hamizah binti Mat Hamdan. Tapi Kak Miza tak guna lah panjang-panjang itu. Kak Miza guna Hamizah Hamdan. 2 perkataan senang nak sebut. Double H. Gitu. Lepas tu masukkan birthday. Ni masukkan yang betul-betul punya birthday. Lepas tu klik next. Lepas tu yang ni tentukanlah jantina kita, female ke male ke apa, jatuh. Dah pilih tu klik next. Lepas tu masukkan nombor telefon kita. Masukkan nombor telefon kita. Penuh tau. Lepas tu klik next. Lepas tu dia akan hantar kod.
Okay, kod ni masukkan dekat sini, lepas tu klik confirm. Kan senang kacang gondol tu. Okay, kalau macam dah tersalah ke, nak minta kod baru, tekan ni send SMS again, ataupun nak tukar number ke, ataupun nak confirm by email ke. Tapi kalau ikut step kami Miza bagi tu, memang senang je. Okay, lepas tu dia suruh masukkan gambar. Okay, yang ini gambar profile. Okay, so jadi yang muka kita. Muka kita seorang pun tak apa yang ni kan. Lepas tu kena muka kita lah, jangan muka kucing ke, muka kartun ke kan. Nanti orang tak percaya pula. Lepas tu kan. Okay, lepas tu next step dia akan minta kita add friends. Okay, so kita boleh add friends satu hari 20 orang je. Okay, kalau lebih nanti kena block. Macam tu. Okay, so kita klik lah, kita add lah. Nanti dia bagi suggestion dah. Siap-siap macam tu kan. Jadi kalau kita kenal orang tu dan kita rasa kita nak add friend dia, kita klik je lah. Lepas tu add friend. Tekan add friend macam ni. Okay. Dan lepas tu dia akan keluar macam ni. Okay. So just klik get started je. Semudah itu. Jadi korang boleh lah start posting apa semua sekali macam tu. Okay. Nanti Kak Miza akan ajarkan macam mana nak bagi post korang tu nampak. Orang lain nampak macam tu. Okay. Alright. So ini very basic je, sangat-sangat basic. Okay, benda ni kalau macam tak reti nak buat, kena belajar lah. Okay, kalau dah reti buat, alhamdulillah syukur banyak-banyak boleh ajar kita punya downline, kita punya prospek ke apa kan, macam tu. Okay, so alright, Kak Miza nak share pula rahsia kejayaan Facebook marketing. Okay, so macam mana dia ada banyak tips lah, tapi Kak Miza bagi tips yang penting-penting supaya korang boleh terus ikut dan boleh terus berjaya. Okay, nampak tak kat sini? Yang pertama kena buat personal branding. Okay, kena buat personal branding. Dan namanya personal branding, nanti dia tanya, Kak Miza, boleh tak saya nak combine dengan husband? Nama personal branding, personal lah. Macam tu. Okay, so personal branding. Okay, lepas tu kita kena guna nama yang unik, mudah disebut dan diingat. Okay, nanti korang semua boleh Google search Metafizik. Metafizik nama company. Macam tu. Okay, nampak tak kat sini? Kak Miza punya downline Kak Miza Eagle Manager Lila Maskun. Nampak nama dia Lila Maskun kat sini. Dia letak branding dia. Okay, so nama penuh dia Nurlila binti Maskun. Tapi Kak Miza suruh dia buat branding macam ini. Nama pendek dia. Kan nama dia macam unik kan? Dua perkataan je kan? Ini nama maksudnya personal branding. Dan Lila Maskun ni kita dah kira dah mengikut Metafizik. Dia punya jawapan dia memang, dia punya result dia memang cantik lah. Macam tu kan. Macam tak ingat nombor berapa, 6 ke 7 ke 8 ke 9 ke tak ingat. Tapi memang cantik lah. Macam tu. Okay, so kena guna nama yang unik, mudah disebut dan diingat. Kalau kita duk letak nama panjang-panjang menjela, nanti orang tak ingat. Okay. Dekat macam mana nak buat personal branding ni, kita kena jadi diri kita. Okay, cara kita pakai, cara kita cakap, yang ni akan attract orang tau. Okay, so pakai yang sopan-sopan lah. Pakai yang sopan-sopan. Okay, pakai yang sopan-sopan supaya orang akan kenal. Bila cakap je pasal this ladies kan, sebut nama dia, kita dah terbayang dah. Kalau kami sebut nama ni Lofa, korang bayang apa? Kan? Kalau Kak Miza sebut nama siapa artis-artis ni lupa dah. Kalau Kak Miza sebut Simu Grace kan, Datin Grace, boleh nampak kan macam mana image dia senyum, cara dia cakap, macam itulah branding. Okay, jadi kita kena ada cara kita pakai, cara kita cakap. Okay, kadang-kadang bila kita nak mulakan kelas, kita nak buat video ke apa, ada keyword-keywords yang kita selalu cakap. Kalau macam Kak Miza, biasa Kak Miza mulakan dengan doa yang biasa Kak Miza baca tu, lepas tu last Kak Miza akan cakap hidup penuh keajaiban. Itu Kak Miza punya tagline, so that nanti bila orang nampak Kak Miza, dia dah terbayang-bayang dah Kak Miza cakap apa. Macam tu. Okay? Okay, personal branding sangat-sangat penting. Korang kena mula daripada sekarang walaupun korang tak ada apa-apa lagi. Okay, fokus pada apa yang kita minat. Maksudnya, kalau macam kita minat baking kan, kita minat membakar-bakar, memasak-masak tu kan. Okay, so brandingkan lah. Maksudnya kita share selalulah pasal yang benda yang pasal resepi lah, pasal teknik masak lah dekat kita punya Facebook. Macam tu tau. So cara tu nanti kita akan kumpulkan prospek-prospek yang suka memasak dan kita boleh je approach diorang macam tu. Okay, kenapa nak kena fokus pada apa yang kita minat? Sebab bila kita minat, kita ada banyak idea nak share. Kan? Kak Miza memang suka makan tapi masak tak apa nak suka sangat. Masak ni boleh cakap janji kenyang macam tu lah.
Kak Miza suka apa? Kak Miza suka mancing, Kak Miza suka business kan. Jadi sebab tu kalau korang tengok FB Kak Miza banyak share pasal benda-benda yang Kak Miza suka. Daripada situ pun kita boleh dapat prospek yang kita suka. Malam tadi, Alhamdulillah Kak Miza dapat seorang prospek ni dia suka mancing juga. Macam tu, okay. Jadi kita kena fokus pada apa yang kita minat. Hobi kita apa kan? Berkebun ke, pasal baby ke, anak-anak ke, pasal apa-apa je lah. Macam tu, okay. So tapi at the same time kita selitkan juga dengan Forever. Macam tu, okay. Dan kita kena anchor follower kita. Tadi kami cakap kan, kita kena fokus pada apa yang kita minat. Contoh kita minat memasak. Jadi kita banyak share pasal memasak. Tapi at the same time dekat Facebook kita letak sekali dengan gambar-gambar produk Forever, info pasal produk Forever, pasal bisnes Forever. Supaya kawan-kawan kita ni bila dia nampak kita je aloe vera, dia dah nampak dah. Nampak muka kita kuning kan. Sebut nama Miza je aloe vera, sebut nama Miza je Forever. Jadi in future kalau dia orang nak cari aloe vera, nak cari supplement, nak cari Forever, dia akan cari kita. Okay, dan Kak Miza anchor follow Kak Miza adalah online marketing coach. Macam tu. Okay, sebab tu Kak Miza selalu cerita pasal online, pasal business, pasal online marketing, tips dekat dalam Kak Miza punya Facebook. Sebab itu yang Kak Miza nak anchor Kak Miza punya prospek. Okay. Dan dekat Facebook kita ni hanya yang positif. Dekat semua social media kita hanya yang positif. Jangan sekali-kali kita ada persoalan dengan kita punya downline, dengan kita punya upline, kita pergi post dekat FB. Jangan kita tengah marah ni, kita pergi post kat FB. Orang boleh tahu. Jadilah leader yang positif, yang menunjukkan yang orang cakap apa, yang sentiasa bagi semangat dekat downline, dekat sideline semua sekali. Okay, so dia punya formulanya senang aja. Kalau kita tengah marah, kalau emosi tak stabil, diam. Jangan buat apa-apa. Kalau dah start pegang handphone, nanti habis semua luahan tu dekat Facebook. Sudah kan? Tak mau macam tu. Okay? Yang ni tak baik untuk image kita sebagai leader. So hanya yang positif sahaja. Okay, dan lepas tu jangan sekali-sekali kita post pasal politik, keagamaan, perkauman. Okay, so tak kisahlah kita parti hijau ke, parti merah ke, parti biru ke. Okay, kalau nak ramai-ramai prospek, okay, so jangan post pasal politik. Sebab memang akan menarik kepada emosi yang tak baik. Baik-baik prospek tu nak pergi dekat kita, nanti dia pergi kat orang lain yang sama parti dengan dia. Macam tu. Okay, jadi janganlah. Tak payah. Kak Miza pun pengundi juga. Kak Miza tak pernah miss mengundi. Tapi Kak Miza tak pernah cakap pasal politik. Macam tu. Kita kena ada pegangan kita dalam politik ni. Kan, kita kena ada pegangan kita siapa yang kita nak pilih, tapi tak payah nak menonjol sangat. Macam tu. Okey, sebab dia akan menyebabkan orang sakit hati dengan kita. Nanti macam tu. Okey. Pasal keagamaan ni maksudnya kita bolehlah post kalau macam Muslim post doa ke apa, itu tak apa. Tapi yang isu keagamaan ni contohnya dia memburuk-burukkan agama lain. Tak boleh. Macam tu. Okey. So, jangan. Walaupun kau rasa agama kau tu betul sangat, tapi tak boleh kita cakap agama ni tak betul lah, agama ni apalah, kutuk-kutuk, tak boleh. Tak boleh. Okay, dan perkauman juga. Kan? Tak boleh juga. Okay, mengata-ngata kaum lain, kaum ni lah, kaum tu ni lah, apalah. Macam tu, tak boleh. 3 perkara ni sangat-sangat sensitif dan tak boleh buat dekat Facebook kita. Kalau buat, okay, kadang biasanya apa tau, dia tak komen dekat situ, dia tak cakap apa, dia terus klik, block ke, scam ke, habis kita punya Facebook. Sebab tu ada orang Facebook dia kerap kali kena macam tu lah, kena block, kena scam. Dia rasa macam dia tak buat apa sangat, dia tak buat salah sangat. Sebenarnya macam ni lah. Kan, dia cerita pasal politik, pasal garaman, pasal perkauman. Sebab menyentuh emosi ramai orang. Faham? Okay? Jangan touch pasal benda lah ni dekat kita punya Facebook personal, okay? So, benda ni semua sekali, personal branding ni dia akan memudahkan kita semasa kita closing nanti. Okay? Dan bila kita buat personal branding ni daripada sekarang secara istiqamah, okay, kita akan dapati bahawa prospek kita berlambak-lambak. Korang yang kata dah tak ada prospek tu, sebenarnya bukan tak ada prospek. Korang tak reti nak buat. Macam tu. Kak Miza, ya Allah, macam selautan ni dia punya prospek ni tak habis-habis. Macam tu, tahu tak?
Okay, kena buat personal branding. Walaupun sekarang orang tak kenal korang, korang kena buat juga personal branding ni, okay? Alright. Next. Okay, macam mana rahsia kejayaan marketing dekat Facebook ni lagi? Yang kedua adalah penuhkan kita punya friends jadi 5,000. Macam mana nak penuhkan? Okay, nampak tak belah kanan ni? Atas tu ada magnifying glass tu. Okay, so korang klik sini. Okay, lepas tu carilah nama kawan korang. Macam tu. Okay, dan Facebook pun dia ada suggested friend juga. Kan dia bagi kita suggest friend kan. Yang tu pun kita boleh add juga. Macam tu. Okay, so add 20 orang sehari. Okay, dia punya limit 20 orang je sehari. Kalau lebih dia kena block. Okay, dan insyaAllah dalam masa 250 hari selesailah 5,000 friend ni. Okay, mulakan dengan kenalan dan keluarga terdekat dulu. Kita add friend ni. Lepas tu kalau subline tak payah nak add. Okay, kita pula kalau nampak subline punya Facebook tak payah nak add. Okay, kita follow si first je. Kita follow kita punya, kita nak add friend dengan subline kita sebab kita nak dapatkan info kan. Macam Kak Miza punya Facebook, korang tak payahlah add friend. Korang follow si first je sebab korang nak tiru je kan copywriting Kak Miza kan. Okay, jadi follow si first. Bagilah Chan Kak Miza prospecting juga. Macam tu. Okay, so kita kena faham memahami. Okay, Kak Miza nak prospecting, korang pun nak prospecting. Jadi kita kena faham memahami antara satu sama lain lah. Okay, so lepas ni sideline, okay, tak payahlah nak add friend. Follow si first je. Macam tu. Boleh? Faham? Okay, sebab apa? Sebab kita just nak apa, korang just nak tiru Kak Miza punya copywriting kan, nak tengok kan. Satu lagi, Kak Miza punya Facebook, memang Kak Miza set as public. Korang walaupun bukan follower, bukan friend Kak Miza, memang boleh komen dekat Kak Miza punya Facebook tu. Macam tu, okay. Dan orang yang berpenyakit, okay, nak add siapa ni? Kita add orang yang berpenyakit, yang rajin berniaga. Bila kita scroll FB, kita tengok tu kan ada kawan kepada kawan kita. Kawan FB kita kan yang tak sihat lah dan lepas tu dia macam rajin niaga lah. Kita add friend. Macam tu. Okay, dan sebenarnya kurang daripada 10% friend dekat FB kita tu akan nampak post kita. That's why kita kena penuhkan cepat-cepat 5,000 friend kita ni. Okay, dah penuh 5,000, kumpul follower. Sekarang Kak Miza dah penuh dah 5,000. So Kak Miza tengah kumpul follower. So bila follower kita ramai, kan, barulah nampak ada style sikit. Woi, ramainya follower dia. Siapakah dia ini? Macam tu. Branding lagi kat situ kan? Okay, that's why kena cepat-cepat penuhkan jadi 5,000. Cepat benda ni selalu ramai orang yang macam hayal, dia tak add, dia tak penuhkan jadi 5,000. Segitu je lah kawan dia, 1,000, 2,000 macam tu kan? Cepat-cepat penuhkan 5,000, okay? Alright. So, yang ketiga, rahsia ketiga, kena consistent post. Okay, so macam mana nak consistent post? Kadang-kadang kita tak sempat dah post sebenarnya. Senang, kacang gondol je. Guna poster sedia ada dari HQ FLP, kan banyak poster yang cantik-cantik tu kan. See first. Lepas tu, kan kita ada favourite leader kita kan. See first dia. Kan, Kak Miza punya ke, Najarawani ke, siapa orang forever yang buat posting yang sedap-sedap bahasa tu kan. Pergi follow see first. Ada orang buat copywriting, ayat dia peli-peli, tak payah ambil macam tu. Jangan ikut. Okay, so sebab apa? Sebab kalau kita nampak dia dah peli-peli tu, kita buat dekat kita punya Facebook, kawan kita menyampah kita. Okay? Elakkan posting yang peli-peli tu. Kan? Okay, so follow si first supaya kita boleh cepat-cepat dapat dia punya info, dia punya gambar, copywriting, everything. Okay, dan cepat-cepat post dekat kita punya FB. Macam tu cara dia. Okay? Alright. So lepas tu 6 kali sehari. Kak Miza bagi tahu downline Kak Miza 6 kali sehari. Kalau aku bagi tahu dia 3 kali, nanti dia post sekali. Kadang-kadang tak post. Jadi Kak Miza cakap 6 kali sehari. Macam tu. Okay, so buat ikut jadual masa kita lah. Okay, ikut jadual masa kita. Kalau jadual masa orang nanti kita tak sempat. Okay, yang paling afdal sekali post waktu bekerja. Kak Miza dulu belajar online marketing dengan sifu-sifu terlama dekat Malaysia ni. Okay, banyak kajian mendapati bahawa waktu bekerja ni adalah waktu orang tengok Facebook. Pelik kan? Patutnya kau kerjalah kan? Tapi waktu bekerja pula orang tengok Facebook. Sebab apa? Sebab masa balik je kerja, dia orang dah terpaksa tumpukan kepada family. Nanti pukul 11 malam nak tidur baru tengok Facebook balik semula. Jadi waktu-waktu bekerja, contohnya macam nak pergi kerja, tengah nak lunch, lepas tu petang kan sebelum balik kerja, itu waktu-waktu sesuai untuk kita post dekat Facebook lah. 6 kali sehari macam tu
Okay, so follow see first leader dan tirulah. Ni yang paling penting. Leader-leader yang dekat Forever ni kan, siapa-siapa leader yang kita suka lah, kita follow, see first, lepas tu tiru sebiji kan. Macam tu. Jadi cepat kita boleh post tu. Okay, so bila kita post setiap hari, itu menunjukkan, untuk menunjukkan kepada kita punya prospek, kita punya kawan-kawan yang kita ni masih aktif lah. Macam tu. Okay, kita masih aktif menjual produk-produk Forever ni. Macam tu. Okay. So, post produk. Okay, yang ni kalau kita post banyak sangat pasal produk, kita akan dapat ramai user. Sebab tu kalau korang tengok dekat FB Kak Miza jarang tau post pasal produk. Ada, tapi jarang lah. Macam tu. Okay. Bukan jarang. Post produk lebih sikit daripada post business. Sebab tu dalam rangkaian Kak Miza ramai leader. Okay. Sebab apa? Sebab Kak Miza post banyak pasal business dekat FB Kak Miza, dekat YouTube Kak Miza, dekat mana-mana tempat pun Kak Miza post banyak sangat pasal business. Okay. So kena ingat kalau kita terror produk, kita akan dapat ramai user. Kalau kita terror business, kita akan dapat ramai leader. Macam tu. Okay. Dan sebenarnya ramai yang nampak walaupun tak komen, tak like. Dia tak komen, dia tak like, tapi dia nampak. Okay, macam bila 2-3 hari lepas, Kak Miza terjumpa kawan Kak Miza. Kawan kerja Dyson dulu. Okay, dekat JPO. Lepas tu, dia makan ni berdua. Yang seorang ni, dia tak friend dengan Kak Miza, jadi dia tak tahu. Yang seorang ni, dia friend dengan Kak Miza. Macam tu. Best lah live Kak Miza sekarang. Dah lepas berhenti kerja, pergi hari tu pergi mancing. Dia tahu Kak Miza pergi mancing. Nampak tak? Okay, dia tak post, dia tak share, dia tak komen, dia tak like pun. Tapi dia tahu kita buat apa. Maksudnya dia nampak macam tu. Sebab tu kita kena istiqomah, kita kena konsisten buat post setiap hari. Okay. Alright, yang keempat. Follow see first. Okay, like, comment, share. Siapa yang kita nak kena follow see first ni? Okay. Kita kena follow see first prospek kita. Tadi Kak Miza ajar kita follow see first leader yang kita nak tiru copywriting. Sekarang ni kita follow see first prospek kita. Supaya apa? Supaya bila dia like, dia post kan, kita boleh like, kita boleh komen dan kita boleh share. Dan ini untuk prospecting Ini untuk prospecting. Kita identify, kita kenal pasti beberapa orang prospek, lalu kita follow see first dia. Okay, setiap kali dia post, kita like, kita komen, kita share. Macam tu. Supaya apa? Supaya cara ni buat prospek suka dan dia perasan kita ni muncul dalam hidup dia. Korang suka tak kalau ada orang like, ada orang komen, ada orang share korang punya posting? Suka kan? Jadi kita kena buat benda yang sama dekat orang, dekat prospek kita tu. Okay? Dan Kak Miza akan buat sampai close. Maksudnya kita like, share, komen apa dekat dia punya ni kan. Sampai Kak Miza berjaya close je. Ini kalau macam korang dah tak ada sangat lah name listing tu. Boleh buat cara macam ni. Okay? Alright. Dan buat lagi. Ulang je proses ni. Macam tu. Sebab tu Kak Miza cakap, prospek Kak Miza terlampau banyak. Selaut. Macam tu. Sebab ada banyak cara lah. Okay? Alright. Yang kelima, kita kongsi cara hidup kita, kegembiraan kita, hobi kita dekat Facebook. Sebab tu kalau korang masuk FB Kak Miza, memang banyak pasal lifestyle lah. Happy-happy je. Kan? Yang ini gambar mak dengan ayah. Ni Kak Miza bawa mak dengan abah pergi mancing. Kan? Kan happy-happy tu. Orang lain tengah kerja. Hari tu hari Selasa ke hari Rabu Orang lain tengah kerja tau. Waktu orang kerja, kita boleh happy-happy dengan mak bapak kita pergi mancing. Itu yang sebab tu kalau macam nak pergi cuti ke apa, kena pandai pilih tarikh juga supaya kita boleh tunjukkan sesuatu lah. Jadi gambar ni nak menunjukkan dekat prospek, ya Allah bestnya kalau aku jadi macam Kak Miza ni, boleh bawa mak bapak pergi sana, pergi sini. Kan waktu orang kerja dia boleh bawa mak bapak dia macam ni. Bestnya aku nak macam inilah. Macam tu. Okay? Yang ini, itulah kita orang ni orang kampung kan. Jadi mancing tu yang tidak dapat dipisahkan. Nampak tak? Ini banyak komen, banyak views. Kan? Kita happy-happykan family kita. Yang ini post macam ni kan, ni bukan je pasal Forever pun, tapi apa yang Kak Miza cuba sampaikan adalah kan, kita kalau kita kerja dengan orang, boleh ke anak nak masuk macam ni kan? Ni Kak Miza tengah buat kerja, tiba-tiba anak yang kecil tu masuk, nak cium lah, nak peluk lah, apalah kan. Kalau macam kita kerja dengan orang, boleh nak macam ni? Tak boleh lah. Kan? Okay, dan yang ini Kak Miza juga selalu kalau macam kita nak ambil video budak-budak ke apa, Kak Miza suka guna background Forever. Nampak tu ada botol kuning tu kan? Kan ramai orang suka tengok budak-budak.
Kan? Jadi bila tengok budak-budak, ada nampak botol kuning tu. Okay, so ini yang kita kena buat lah. Janganlah asyik post pasal produk je kat orang boring. Macam tu. Korang tengok lah. Kalau korang share pasal produk, tak ada yang like sangat pun. Tapi kalau korang share, macam ni. Satu lagi post ni. Nampak ni. Ada 52 komen, 770 view. Pasal khinzir je. Kan? Tapi ada ramai orang suka tengok macam ni. Macam tu. Okay. So, orang yang tak pernah komen pun dia komen. Jadi, konten dekat FB kita tu kena santai-santai. Macam tu. Okay. Macam ni pergi ride kan. Pergi ride ni pun alhamdulillah lah. Ada beberapa orang geng-geng ride kat Miza pun dah jadi user. Macam tu kan. Sambil kita ride tu, sambil kita terangkan pasal forever, pasal business. Macam tu. Jadi, dia orang pun secara tak sengaja tersuka. Macam tu. Okay. Cerita pasal lembu. Okay. Inilah contoh macam mana nak cerita kita punya lifestyle dekat orang. Okay. Supaya orang tu suka nak macam kita. Macam tu. Kalau macam korang belum berjaya sangat, cerita apa yang ada. Macam tu. Ataupun ambil je post ni kat Miza ni. Macam tu. Okay. Alright. Tips rahsia yang ke-6. Okay. Macam mana nak berjaya dalam Facebook marketing. Beli produk prospek. Nampak tak orang ni? Ni kan. Irwan Amari ni. Kak Miza tak pernah kenal dia sebelum ni. Dia bukan saudara Kak Miza. Okay. Tapi dia adalah salah seorang fighter dalam Al-Ujab Circle. Okay. So macam mana Kak Miza buat? Kak Miza post je kat FB. Siapa-siapa ada kenal kawan jual bantal boleh tolong Kak Miza, PM Kak Miza. Macam tu, tag orang tu. Jadi ada ramai yang tag nama kawan-kawan dia jual bantal. So apa Kak Miza buat? Kak Miza tengok satu-satu nama prospek tu. So akhirnya Kak Miza mendapati bahawa sahanya adalah Irwan Amari ni adalah potential to be a leader. So Kak Miza contact dia masa tu dia tengah jual bantal. Kak Miza beli 5 biji bantal dekat dia tanpa tawar-menawar. Dan macam mana lepas tu, kalau nak buat macam ni, kalau kita nak beli produk dengan prospek, janganlah beli produk suplemen. Kan, dia jual suplemen, kita dah jual suplemen, kita beli suplemen pula dekat prospek kita. Itu menunjukkan suplemen kita tak bagus. Janganlah cari prospek yang jual suplemen. Kalau dia jual suplemen, cara nak approach dia lain. Macam tu, okay? Jangan bagi dia post barang dekat kita. Okay, kalau kita nak approach orang tu, kita kena pastikan dia boleh COD ataupun dia boleh ambil dekat rumah, kita ambil kat rumah prospek. Supaya apa, masa kita jumpa, kita boleh berbual, kita boleh anchor dia, kita boleh anchor dia untuk nampak forever ni is the best lah. Dan masa Kak Miza beli bantal, 5 biji bantal tu, Kak Miza pilih untuk ambil dekat, jumpa kat luar, jumpa Irwan ni kat luar. Okay, dan masa tu kita orang pun berbual-bual. So Kak Miza puji-puji dia apa, semua kan bagus lah. Dan dia terkeluar satu soalan kat Kak Miza. Korang ni kerja apa? Kan, korang ni kerja apa? Maka selamat hari raya. Maaf zahir batin, hari-hari hari raya. Macam tu. Dan lepas tu apa lagi kita kena buat? Kena share testimoni. Kita dah beli bantal dengan dia. So kita share lah testimoni bantal tu sedap lah apa kan. Share lah. Macam tu. Kita share testimoni lah. Mantap. Lepas tu kita share dekat FB. Kita tag dia. Tag prospek tu. Ini cara Kak Miza. Okay. Lepas tu kita akan jadi baik dengan dia. Akan kita dapat dengan dia. Lepas tu cari masa kita follow up dan kita share produk ataupun peluang bisnes dengan dia. Ajak dia GEP. Senang je. Okay. Ini tips untuk orang yang kata macam dah tak ada prospek sangat tu. Okay. So cara ke-6 ni senang sangat nak guna. Kalau kita tak kenal dia pun tak apa. Macam tu. Okay. Tapi jangan terbeli dengan orang yang dah forever pula. Kan. Okay. Yang ke-7. Pastikan semua post kita adalah di-set secara public. Okay. So macam mana nak pastikan dia set secara public. Sebab ada juga cakap Kak Miza, saya dah post banyak pun tak ada orang tengok pun Kak Miza. Okay. So pergi kat belah kanan ni, nampak scroll ke atas. Ada 3 line ni. Klik kat 3 line tu. Okay, lepas tu dia akan keluar screen, kita scroll ke bawah sampai jumpa setting and alright, so rahsia yang ke-7, tips yang ke-7, macam mana kita nak berjaya dalam Facebook marketing ni adalah kita kena pastikan semua posting kita dekat Facebook tu di-set sebagai public. So public maksudnya semua orang boleh nampak. Macam tu, okay.
So kalau kita tak set as public, dia akan menyebabkan kan, kita dah post, alamak kenapa tak ramai orang yang nampak, tak ramai orang like, rupa-rupanya kita set as private. Okay, so cara dia macam ni. Yang pertama, kita pergi kat Facebook kita, nampak tak ada 3 line belah kanan ni? Nampak tak 3 line belah kanan ni? 3 line belah kanan ni, okay, klik, okay, lepas tu dia akan keluar skrin macam ni. Scroll ke bawah, menu ni kan, scroll ke bawah sampai kita jumpa setting and privacy. Okay, dah jumpa setting and privacy. Okay, scroll ke bawah lagi, scroll ke bawah sampai jumpa public post. Nampak ni, public post. Okay, so who can follow me? Klik public. Klik public, okay. So who can follow me ni maksudnya siapa yang boleh follow si first. Kalau kita letak friends, jadi orang yang friend je lah boleh follow si first kita. Rugilah kita kan. Macam tu. Okay, lepas tu who can see your follower on your timeline. Okay, so yang ni boleh letak public. Kak Miza letak public je. Kan, apa nak rahsia-rahsia. Ada orang suka letak friend. Kak Miza letak public je macam tu. Okay. So, lepas tu, next, ni, public post comment. Okay, so just pilih public lah. Macam tu. Choose who is allowed to comment. Maksudnya yang ni kita nak allow siapa yang komen dekat kita punya post tu. Kan? Public lah. Kalau friend je, nanti prospek tu tak friend kita, dia tak boleh nak post tak boleh nak komen dekat ni kan. Dia nak beli barang kita. Dia nak join kita. Lepas tu kita tak bagi dia komen. Macam mana? Kan? Macam tu. Kita klik kat public. Lepas tu public profile info. Okay. Kita set juga as public. Macam tu. Kita kan nak meniaga, buat apa nak rahsia-rahsia. Kan? Macam tu. Sebab tu dekat Facebook tu, kalau tak willing nak share pasal family, tak payah share pasal family sangat. Macam tu. Okay. So, yang ke-8. Yang ni bonus lah Kak Miza nak share dekat korang. Share post ke group business dan daerah. Ini macam mana nak buat free marketing, zero cost marketing. Okay, contoh ni Kak Miza ada posting ni. Alhamdulillah, tahniah kepada pemenang-pemenang ni untuk tarik business builder lah. Okay, so korang boleh pilih posting mana dekat Facebook korang. Okay, korang boleh klik share. Okay, lepas klik share kat bawah tu, akan keluar skrin macam ni. So, apa yang korang nak kena buat adalah klik share to a group. Okay, klik share to a group. Okay, lepas tu dia akan keluar macam ni. So, dekat magnifying glass tu korang search lah daerah tempat korang tinggal ataupun group business yang korang dah join macam tu. Okay, so yang ni dia macam kita buat FB ads juga. Cuma dia free. Tapi dia ada limitation. Satu hari korang boleh post, kalau Kak Miza ajar dalam Kak Miza 5 kali lah. 5 group 3 kali sehari. Pagi, tengah hari, petang tu. Macam tu. Post macam tu. Okay, so sebab dekat dalam grup-grup ni kan dia ada ramai member kan. Jadi akan ada member dalam grup tu yang akan nampak kita punya posting. Kita ada friend dalam katalah 5,000 friend kita. Lepas tu kita share pula dekat grup tu ada 200,000. So nampak tak? Dia akan meningkatkan lagi jumlah orang yang nampak posting kita. Okay, so kena buat istiqamah dengan konsisten. Okay, dan lepas tu dia akan keluar macam ni pula. Okay, lepas tu kita just klik post sahaja. Dah siap. Inilah cara kalau dalam Alojak Circle kita panggil ni teknik Rainbow. Rainbow ke grup FB. Macam tu. Okay, so kena buat. Dan teknik ni Kak Miza gunakan awal-awal Kak Miza buat Forever. Okay, dalam masa 2 hari Kak Miza buat RM3,000. Kak Miza join Forever. Masa tu RM90 je. Okay, dah tak ada duit sangat dah. Okay, tak cukup bajet nak VIP. Jadi itulah cara kita pecutkan sale kita. Dan kita pun boleh ajar dekat downline kita supaya downline kita yang tak ada duit nak VIP tu boleh cepat-cepat VIP, insyaAllah. Okay. Alright, so Kak Miza dah habis dah share tips kejayaan buat Facebook marketing kat korang semua sekali. Ada 8 tips semua sekali. Yang pertama buat personal branding. Lepas tu penuhkan kawan dekat FB kita jadi 5,000 orang secepat yang mungkin. Okay, dan kena consistent post. Okay, kena follow see first, like, comment, share prospek kita. Kena kongsi cara hidup kita, kegembiraan kita, hobi kita dekat Facebook supaya ramai kawan kita pun nak jadi macam kita. Okay, so boleh beli produk dengan prospek dan pastikan semua post adalah public. Okay, dan kita share post kita ke grup bisnes ataupun daerah. Macam tu. Okay, so buat 8 step dulu. InsyaAllah ada result. InsyaAllah sales sisi kita akan naik. InsyaAllah. Okay. So now Kak Miza nak share, nak bagi peluang
korang semua dengar kata-kata ajaib daripada Kak Miza punya leader ni, Rujak Circle punya leader ni. Okay, beliau adalah Eagle Manager Nolila binti Maskun. Okay, dia bekas jurutera daripada Ulu Tiram Johor. Okay, dan Alhamdulillah awal-awal tahun 2015 tu, masa dia join tu, dia berjaya jual 200 ketul ubat ketiak tak sampai 2 minggu dengan zero cost marketing sahaja. Okay, dan sekarang beliau adalah F2D level 1 achiever. InsyaAllah lagi sikit je. InsyaAllah. Okay, nak jadi CBM 2021 Sydney dan bakal membawa seorang juga CBM dalam rangkaian dia. Okay, so kita tepuk tangan dulu untuk CBM Nolila Maskun. Okay, so untuk bagi sharing sepatah dua kata pengalaman dia menggunakan sebelum dan selepas menggunakan Facebook untuk bisnes. Okay, so kita jemput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nolila binti Maskun daripada Ulu Tiram Johor. Panggil Kak Lila je. Facebook, YouTube, Instagram Lila Maskun. Nanti boleh search and follow Sexy First. Ada apa content dalam Facebook or mana-mana platform tu, just copy and tak perlu minta izin. Okay, so kat sini Kak Lila nak share dekat you all semua betapa bestnya free marketing daripada Facebook. Ramai orang, semua orang majoritinya 99.99% lah yang buat bisnes mesti ada Facebook. Betul tak? Tapi belum lagi 100% orang betul-betul menggunakan Facebook tu sebagai platform dia untuk dia jana jana bisnes dia situ, jana pendapatan dia. So masa awal-awal Kak Lila join Forever dulu, Ogos 2015. So Kak Lila daftar dengan ahli biasa je dulu. Masa tu daftar RM90, free sebotol aloe vera gel masa tu lah. So dalam masa 5 hari hanya menggunakan Facebook marketing 100%. Kak Lila VIP. VIP dengan sales, VIP dengan duit orang, dengan leverage dia orang. So kita menggunakan duit sendiri. Tapi dekat yang daripada Facebook tu sebenarnya kawan-kawan kita contact kita, saudara mara, sepupu semua tu lah, dan juga adalah beberapa orang yang kita tidak kenali. Inilah untuk diorang datang ke kita dan bertanyakan tentang produk. So lepas je VIP, Kak Lila masih teruskan lagi dengan Facebook marketing. So masa tu AVG kita ada masalah transportation tau. So masuk dekat dalam Malaysia ni memang sangat-sangat limited. Tapi masa tu Kak Lila terus buat marketing untuk deodorant. Okay, so dalam masa 2 minggu menggunakan Facebook marketing masa tu, Kak Lila close lebih 200 ketul deodorant. Sampai ke warehouse kat Kajang sana Kak Lila kerjakan stok masa tu. So kalau pergi dekat center JB tu, diorang akan kenal muka Kak Lila ni penghabis deodorant. Ada juga yang panggil Queen of Ubat Ketiak. Okay, tak kisah tu. So maksudnya kat situ dengan menggunakan gambar yang power ataupun menggunakan video testimoni yang power, sebenarnya senang untuk kita tarik audience daripada Facebook tu untuk kita close sales. Okay, dan dalam masa yang Kak Lila close deodorant banyak-banyak tu, supervisor. So boleh sangat-sangat, memang Facebook ni memang boleh buat free marketing untuk kita punya sales. So sangat-sangat rugi yang tak menggunakan Facebook marketing ni lah. Kena belajar, kena tahu video mana yang engagement dia tinggi, gambar mana yang bagus dan juga copywriting mana yang lebih power. So Kak Lila nak korang semua betul-betul belajar, betul-betul fahamkan betapa bestnya lah bila kita faham, bila kita buat kita punya free marketing melalui Facebook. So hope sharing Kak Lila ni bagi korang semangat, terus buat dan terus dapat apa yang korang nak. Okay, so itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kita tepuk tangan untuk sharing yang ajaib, yang best daripada CBM Nolila Maskun tadi tu. Okay, so senang nak ajar Kak Lila ni.
Ikut je. Orang Jawa kata manut baik. Gitu manut baik. Kan. Jadi korang yang nak berjaya dekat Forever ni pun kena manut baik. Ikut je cakap upline tu. Okay, so jadi macam itulah dia jadi sekarang. Okay, dah jadi CBM, dah complete Eagle Manager Phoenix kan. Dah complete for F2D level 1 insyaAllah. Nak complete F2D level 2, level 3 pula. Macam tu. Okay, so just ikut je. Dan last but not least, Kak Miza nak bagi tahu. Okay, so tahun 2021 ni kita ramai-ramai shoot for the moon. Sebab apa? Sebab even if you miss, you will land among the star. Maksudnya kita aim higher ni. Kita tembak sampai ke bulan. Okay, kita aim tembak sampai ke bulan. Tapi kalau tak sampai bulan, mesti sampai kat bintang punya. Okay, so alhamdulillah. Thank you so much. Okay, dah habis dah Kak Miza sharing. InsyaAllah. Okay, dan kita bagi balik kat Syamin. Okay, lepas tu kita FAQ pula. Alright? Thank you, Syamin.